Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Saya Luqman Haris dan seperti yang kita jangka dan seperti yang kita lihat sejak beberapa minggu dan juga bulan yang lepas, isu-isu yang sama kita jangka akan dominasi tajuk berita sepanjang minggu depan. Antaranya kenaikan kos sara hidup, kenaikan harga barang dan sebagainya. Itu adalah antara isu yang kita sering titik beratkan dan ia sebenarnya ada kena-mengena dengan apa yang sedang berlangsung sekarang, iaitu MAHA 2022. MAHA bermaksud Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia. Mungkin ramai antara kita yang tak nampak kaitan antara dua ini, tetapi antara apa yang diberi tumpuan utama, termasuk apa yang disebut dalam ucapan Perdana Menteri dalam merasmikan MAHA awal hari ini, adalah berkenaan dengan isu keselamatan makanan. Isu ini ataupun terma ini mungkin bunyinya teknikal atau kurang seksi untuk kita dalami, tetapi ia berkait rapat dengan masalah yang kebanyakan kita hadapi pada hari ini, iaitu keselamatan makanan kita masih lagi belum berada pada paras yang begitu memuaskan. Kita masih lagi perlu mengimport banyak bahan makanan dari luar. Seterusnya, mendedahkan kita kepada risiko kenaikan harga dan ketidaktentuan ekonomi dunia yang akan melonjakkan naik harga barang makanan yang kita import dan juga harga barang di negara kita. Itu antara puncanya. Dan saya mahu berbincang lebih lanjut bersama dengan Ridauddin Daud, wartawan kami yang buat liputan di MAHA 2022 sebentar tadi. Ridauddin, bagaimana isu-isu yang lebih mendalam dan penting seperti keselamatan makanan ini tadi diberi prioriti dan tumpuan dalam MAHA, selain daripada ia hanya menjadi satu pameran yang sudah tentu showcase produk dan sebagainya, tapi bagaimana isu ini didalami dan bagaimana strategi pemantapan keselamatan makanan diperhalusi dalam MAHA pada kali ini? Baik, terima kasih Luqman. Ya, benar Luqman, sebenarnya isu sekuriti makanan ataupun keselamatan makanan ini banyak dibangkitkan sejak kebelakangan ini dengan berlakunya beberapa inisiatif dari kerajaan seperti AP dan sebagainya bagi memastikan bekalan makanan di Malaysia mencukupi, dan juga pada masa akan datang apakah rancangan-rancangan dan juga pelan-pelan yang bakal dirangka untuk memastikan Malaysia tidaklah tersepit ataupun tertekan akibat daripada sekuriti makanan ini. Dan jadi apa yang saya boleh katakan sebenarnya memang perkara ini dibincangkan dengan sangat-sangat meluas seperti yang dibincangkan oleh seperti beritahu Luqman dan juga dibincangkan oleh Perdana Menteri, dibincangkan dalam parlimen, dibincangkan juga di luar daripada pemikir-pemikir dan sebagainya, turut dibawa oleh media sejak beberapa bulan saya fikir kebelakangan ini. Itulah antara isu yang banyak dibincangkan. Namun Luqman, secara tidak langsung ataupun secara tersiratnya mungkin saya boleh kongsikan, apabila berlangsungnya MAHA ini 2022 kali terakhir dilaksanakan pada 2018-2020 tiada kerana ketika itu kita masih lagi berada dalam pandemik, walaupun sebenarnya saya sempat melihat juga ada keratan daripada portal kita sendiri pada 2020 apabila dijangkakan MAHA 2020 bakal dianjurkan lebih besar dan mengagumkan. Ini adalah daripada bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub, yang namun kita tahu ia dibawa pula kepada tahun ini 2022. Jadi berkait dengan sekuriti makanan tadi sebenarnya Luqman, kalau dilihatkan sebenarnya apa yang dipamerkan ataupun apa yang disediakan di MAHA 2022 dan juga MAHA sebelum-sebelum ini sebenarnya kalau dilihatkan daripada segi jumlah produk yang ditawarkan, daripada segi jumlah peniaga, jumlah usahawan dan juga jumlah petani, peladang, peternak, nelayan dan sebagainya, sebenarnya kalau diikutkan bukan sahaja di Kuala Lumpur, malah di Terengganu, di Pahang, Kedah dan sebagainya, sebenarnya mungkin isu sekuriti makanan itu kalau digembling ataupun direncana sebaiknya sebenarnya kita boleh sebenarnya terlepas daripada masalah ataupun berdepan masalah sekuriti makanan. Kerana kalau diikutkan sebenarnya Fruits of Castle sebenarnya pada tahun ini menawarkan lebih kurang kira 11,000 produk untuk pengunjung-pengunjung MAHA. Jadi bayangkan 11,000 produk dikumpulkan dalam masa 11 hari. Kalau dibahagikan 11 hari, lebih kurang 1,000 produk sehari kalau dijual mengikut hari. Jadi bayangkan 1,000 produk sebenarnya banyak sebenarnya jumlah itu. Dan kalau dilihat pun saya sempat juga pergi tadi, sebenarnya ada beberapa dewan A, B, C dan D. Dalam itu memang ada banyak pameran-pameran. Di bawah Dewan D ada pelbagai jenis makanan yang dijual, dan kemudian di dalam Dewan A ada pameran daripada agensi kerajaan, Dewan B dan Dewan C juga ada pameran dan juga gerai-gerai jualan. Sebenarnya banyak sebenarnya produk-produk yang sebenarnya kita tidak pernah tahu pun, tidak pernah lihat pun sebelum ini. Ada datang dari Pahang, seperti tadi ada kuih bakar datang dari Pahang, kemudian ada tempoyak pun datang daripada Pahang. Sebenarnya banyak juga
produk-produk yang sebenarnya kita tidak tahu, kita tidak pernah lihat pun sebelum ini ada dipamerkan di Maha 2022. Jadi sebenarnya kalau dilihat apa yang ada di Maha, sebenarnya mungkin sekuriti makanan ini sebenarnya kita boleh dikatakan Malaysia ni adalah syurga makanan, bukan sahaja menghasilkan makanan yang sedap-sedap, namun kita juga mampu untuk menjadi pengeluar makanan sebenarnya. Jadi saya fikir sebenarnya keselamatan makanan untuk masa ke depan ni, kalaulah kata kita dapat menggembleng ataupun merencana sebaik-baiknya strategi untuk melihat perkara ini bukan saja lebih dalam namun lebih jauh, iaitu pergi sampai ke Perlis, sampailah ke Sabah untuk melihat peluang-peluang ataupun penyelesaian-penyelesaian yang ada. Sebenarnya kita mampu untuk memastikan sebenarnya keselamatan makanan ini tidaklah begitu membebankan Malaysia, bukan saja pada waktu ini namun pada masa akan datang juga, Lokman. Ketengahkan juga Ridauddin difahamkan adalah urban farming ataupun penanaman yang boleh kita lakukan kerana ramai orang sekarang ni tinggal di Pangsa Puri dan sebagainya, tinggal di bandar dan tidak ada ruang seperti dahulu untuk mengusahakan tanam tanaman, sayur-sayuran dan sebagainya. Apa antara perkara baru exciting yang dikongsikan berkenaan dengan teknologi urban farming pada Maha kali ini yang orang lain semua boleh tanam dengan sendiri di rumah mereka? Baik, saya belum sempat lagi sebenarnya untuk pergi ke urban farming itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dulu pun sebenarnya kita ada, kalau dulu-dulu lah, zaman saya dulu, kita ada hidroponik, orang kata. Orang letak-letak di ampayan, tanam pelbagai jenis sayur dan sebagainya. Namun teknologi berubah, masa pun berubah semakin maju. Sudah pasti urban farming sebenarnya ada banyak lagi teknologi-teknologi yang sebenarnya kita boleh teroka. Ya, betul, kita duduk di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang ni mungkin tidak ada tanah untuk bercucuk tanam. Kalau nak membela atau menternak haiwan mungkin lebih sukar, namun tidak salah kalau kita cuba untuk bercucuk tanam. Jadi urban farming ini sebenarnya merupakan salah satu inisiatif ataupun bolehlah dikatakan penyelesaian jangka pendek untuk perkara-perkara sebegini. Jadi kepada mereka yang mungkin tidak tahu sebenarnya bagaimana untuk melakukan urban farming, sebenarnya boleh pergi ke Maha untuk lihat sendiri. Ada banyak sebenarnya segmen-segmen yang disediakan di sana, bukan saja melibatkan urban farming, ada juga penternakan, ada juga daripada segi buah-buahan, ada juga daripada segi produk-produk. Contohnya produk dari nanas yang sebenarnya dari satu biji nanas tu sebenarnya boleh menghasilkan banyak produk yang sebenarnya kita tidak tahu pun sebelum ini. Jadi sebenarnya Maha ini bukan sahaja program untuk anda membeli makan, mencuba makanan-makanan baru, makanan-makanan yang anda tak pernah lihat. Tapi sebenarnya Maha ini pada saya adalah salah satu tempat di mana terkumpulnya teknologi-teknologi baru, terkumpulnya idea-idea baru dan juga cara-cara baru untuk kita menjalani kehidupan pada masa akan datang. Kerana kalau diikutkan teknologi-teknologi yang dipamerkan ataupun mungkin sebenarnya kita lihat idea-idea itu sebenarnya mungkin kita tidak pernah terfikir pun. Kerana kalau diikutkan sebenarnya di negeri-negeri lain, di negara lain seperti Thailand contohnya, pertanian mereka sudah pun jauh ke hadapan. Namun kita tidak tahu kerana kita tidak mengkajinya. Namun di Maha ini ada pengkaji-pengkaji daripada Jabatan Pertanian dan sebagainya membawa input-input dan idea-idea itu di Maha dan kemudian menerangkan kepada anda. Jadi kalau anda ingin tahu apakah urban farming, bagaimanakah caranya untuk anda melakukan urban farming dan juga banyak perkara lain yang terutamanya menyumbang kepada menyelamatkan anda daripada tertekan akibat keselamatan makanan, anda perlu pergi ke Maha, timba ilmu sebaiknya di sana. Kerana di sana bukan saja ada makanan sedap-sedap, tapi sebenarnya ada banyak ilmu yang anda boleh timba. Ada banyak segmen, pergilah semua segmen, dapatkan ilmu sebaik dan secukupnya, Lokman. Baik, terima kasih Ridauddin. Cara Ridauddin bercerita itu membuatkan saya juga teruja untuk melawat, mengunjungi MIPES Serdang untuk Maha ini. Banyak katanya yang dikongsikan dan juga dipamerkan, agak teruja dan agak exciting. Terima kasih Ridauddin Daud, wartawan Astro Awani, kepada anda di luar sana yang berminat untuk mengunjungi dan melihat apa yang ada di Maha 2022. Sila ke MIPES Serdang dari 4 hingga 14 Ogos. Pameran berlangsung sehinggalah 14 Ogos ini. Itu sahaja untuk Fokus minggu depan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.